canai ini juga ada dia punya takrif dia. Dan seperti juga nasi lemak yang kita bincang, takrif untuk roti canai dia kena ada imbangan. Dia kena ada balance. Di mana maksudnya dia ada keunikan dia sendiri tapi tidak terlalu terperinci sampaikan dia tak ada ruang untuk diolahkan benda-benda lain yang ditambah kepada roti canai itu mengubah roti canai. Contoh, nanti saya akan jelaskan ni. Okay. Maksudnya, roti canai ini antara perkara asas, unsur asas untuk roti canai ini ialah memang dibuat dari tepung. Dan tepung tu selalunya tepung gandum. Tapi sebenarnya kita kadang-kadang tak sedar, tapi boleh dibuat daripada tepung-tepung lain. Boleh dibuat daripada tepung-tepung lain. Pernah ada orang buat dengan tepung beras, dengan tepung Bali dan lain-lain. Tapi memang ada sedikit perbezaan di antara tepung-tepung ni. Contohnya, untuk tepung gandum, sebabnya ia paling diminati ialah dia paling nampak dia punya keajalan atau bahasa Inggerisnya elasticity dia. Itu kita nak dia bila kita tarik-tarik dia punya adunan tepung ataupun dough dia dan kita tembak-tembakkan dalam proses pencanaian tu, dia akan ajar, dia elastik, ya. Dan itu akan membuatkan rasa dia juga lebih mantap. Dan ini penting sebab inilah yang membuatnya roti canai itu. Jadi tepung mana yang paling sedap, paling mudah boleh dibuat pencanaiannya, itulah yang lebih sesuai untuk roti canai. Okey, kita punya dough, Chef dah siapkan semalam, dan hari ni kita time untuk kita lenyit-lenyitkannya. Jadi nanti Chef nak tunjukkan cara orang dulu-dulu lah, ya, macam mana dia menebar roti canai ni, ya. Senang saja. Okey, orang dulu kita pakai dulang, ya. Tapi dulang Chef ni cantik sikit lah, tak macam orang lama-lama, ya. Moden sikit. Okey, jadi senang. Kita minyakkan dulu atas dulang ni, ya. Kita ratakan minyak ni. Kita ambil dough kita ni. Jadi orang lama-lama dulu ni, dough ni dia akan lenyit-lenyitkan macam ini, dan lepas tu kita akan nipiskan dia, ya. Kalau roti canai dekat kedai mamak tu, dia tebar tu untuk kita nipiskan dia punya dough tu, ya. Baru dia masa kita goreng dekat atas kuali tu, nanti dia jadi garing, macam tu. Jadi untuk sekarang ni Cik gunakan cara lama, ya. Kita lenyit-lenyitkan dia, tapi proses ni macam agak lama sikit, susah sikit lah macam dulu, ya. Jadi kita kena ratakan dia, lenyit-lenyitkan dia sampai dough ni nipis. Kita urut-urutkan dough ni tadi ni, okey, biar dia bahagian tengah tu kita nipiskan dia, kita tarik ke keliling. Macam tu. Koyak-koyak tak apa. Renjaskan minyak ni. Okey. Kita tarik bahagian atas ni perlahan-lahan. Lepas tu kita pusingkan dia. Selitkan dekat bawah. Kita goringkan dia. Gitu. Comel aja. Tengok sebab apa? Dough dia kita tengoklah. Kita kena masa kita bola-bolakan dia, kita nak kembang macam mana, ya. Nak nipis ke? Ikut grammage dia. Ikut saiz dia. Kalau dalam satu bola tu 80 gram, jadi bentuk dia macam ni lah, comel-comel, macam roti bom tu, ya. Saiz-saiz comel-comel tu. Okey, so tekan, lenyitkan, dan kita
Letak kat sebelah dia pula. Gorengkan dia sekejap. Macam tu. Okey. Jadi kita tengok, biarkan dia seketika. Tengok bawah dia dah ada apa? Dah ke perang-perangkan atau brown sikit kat bawah tu, dan kita balikkan dia. Okey, kita biarkan sebentar ya. Okey, kita balik-balikkan ya. Jangan ni pula, nanti pula akan hitam di roti canai. Nanti kejadian dia ya. Garingkan sebentar. Okey. Dan lepas ni kita akan tepuk-tepukkan dia. Kita nak bagi dia lagi empuk. Okey, kita balik-balikkan kita punya canai. Okey, dah garing. Boleh tepikan. Alright. Jadi time untuk kita menggebukan kita punya roti canai. Okay. Selain daripada itu, roti canai itu takrifnya dimakan dengan apa? Itu penting juga. Okay. Kita selalu sebut dan kita selalu bukan sebut saja, kita memang makan roti canai dengan beberapa jenis kuah dia. Biasa kari pun macam-macam. Nak kari daging boleh, kari ayam boleh, kari ikan boleh. Saya secara peribadi saya suka kari ikan kalau makan dengan roti canai, tapi itu saya. Orang lain lainlah dia punya pilihan. Ataupun kuah dal, itu pun sangat popular, kuah dal. Kemudian ada juga benda lain macam masa kecil-kecil anak-anak saya dia suka makan roti canai dengan susu pekat manis pun ada juga. Jadi itu pun roti canai. Kita tak boleh kata kalau dengan roti canai dengan susu pekat manis itu dah bukan roti canai. Tak boleh juga. Jadi itu antara keindahan roti canai, dia sangat serba-serbi. Itu bahasa Inggerisnya versatile. Kita boleh makan dengan apa saja asalkan dia memang rasanya sesuai dengan cita rasa lidah kita, apa yang kita nak tu. Jangan lupa, masa saya sendiri kecil-kecil, kadang-kadang lah, bukan selalu, tapi kadang-kadang saya suka roti canai tu dengan gula pasir. Cecah dengan gula pasir. Pernah juga kan? Memang masa tu belum ada roti bom lagi. Saya ingat masa kecil-kecil. Roti bom ni agak baru sikit. Ini roti bom ni antara kreativiti ataupun rengkaan roti canai yang agak lebih baru sikit lah. Mungkin dulu-dulu ada, tapi tak begitu tersebar macam sekarang. Jadi, pendek kata, roti canai ni dia ada dia punya tarif, dan tarif dia ialah dibuat daripada roti yang dicanai, itu paling penting, dan dia boleh dimakan dengan macam-macam jenis pendamping dia. Jadi, selain pendampingnya, jenis-jenis kari ataupun dal, kuah dal. Dan selain itu boleh juga dengan benda-benda lain, asalkan yang roti itu roti yang asli dan benda lain itu dicampur. Okey. Selain daripada itu, ada juga roti-roti lain yang boleh dikatakan macam seolah-olah dia berasal dari roti canai, tapi sudah macam dimantapkan lagi, dibesarkan lagi. Contohnya murtabak. Murtabak tu ada pakar yang boleh andaikan dia berasal daripada jenis roti canai, sebab dia pun akan dicanai juga, ditembak-tembakkan, waktu dilipat-lipat apa semua, dimasukkan daging cincang lah, sama daging cincang lah, sama dia daging cincang lembu ataupun kambing pun ada. Saya baru makan murtabak kambing hari itu, pun sedap lah, dan daging cincang ayam dan sebagainya. Jadi itu walaupun dia bukan roti canai lagi, dia ada identiti sendiri, murtabak, dan itu identiti dia sendiri, tapi dia ada kaitan. Dia punya tepung pun lebih kurang sama, dia punya dough ataupun adunan asal dia lebih kurang sama, adalah beza sikit. Tapi
itu juga menjadi salah satu daripada kita punya repertoire ataupun kita punya pilihan makanan dalam masakan Malaysia.